Alright. Okay. Aku share dulu assignment dulu. Okay. Sekejap. Okay, kita dulu share screen, a window. Okay. Okay. Yang ni ceritanya assignment yang method tu kan? Okay. Okay, soalan satu dia cakap what percentage of respondent are female gender ni. Yang ni deskriptif lah ni kan? Betul, deskriptif dengan frekuensi. Deskriptif dan frekuensi. Kalau yang dia nak percentage ni, macam ni lah tak? Kita ambil valid percentage untuk perempuan ni lah kan? Yang ni kan? What percentage of respondent are female gender? Yang ni lah 50-54 ni tak? Betul. Okay. Yang ni macam boleh lah ni, boleh lah faham. Average ni kita dah buat ke ni? Kau dah buat soal question 1 dan question 2 dah. Question 3 je tengah lupa yang ni ajar dulu. Okay, alright. Okay, question 1 ni yang seramai yang ni ayat ni dia nak suruh buat juga ke ni? Masa kau dulu? Perlu buat. Kena explain. Dia tak boleh hantar jadual je. Nak explain panjang tak? Yang Fazli buat ni memadai. Jangan terlalu panjang. Cukup macam ni betul. Dia ataupun boleh je letak macam merujuk kepada jadual. Kita letak je contoh question 1A merujuk kepada jadual 1A sampel kajian. Itulah boleh je letak macam tu. Okay, alright. Frekuensi ni macam senang boleh kan Mat kan? Frekuensi kau boleh ikut kot? Boleh lah sikit-sikit. Ini deskriptif ni okey kan? Yang ni okey ni, yang awal-awal ni memang okey. Okay, yang average ni kita ambil mean kan? Mean average lah. Aku pun confused lah. Mean ni average kan? Betul tak? Betul. Average. Average kan? Okay, alright. Selesai. Tapi apa nama Li, jap. Untuk yang mean tu, aku tak letak macam ni. Kau letak macam mana? Aku buat semula jadual. Kalau ikutkan Dr. Anis, dia tak nak kita copy daripada soalan. Laporan SPSS. Kalau ikutkan Dr. Anis lah, ni apa yang aku buat lalu tu kan. Dia tak nak kita macam ambil seketul, kau tu copy. Dia tak nak. Maknanya kau kena buat semula jadual tu. Contoh kau punya jawapan dalam bahasa Melayu. Kau buat jadual kau semua dalam bahasa Melayu. Okay. Faham. Jadi kan kat situ kau letak lah. Okay. Umur, contoh dia nak umur. N dia berapa? Kau ambil yang N punya ada missing ni babe. Missing 23. Ni missing ni kau kena clearkan dulu ni. Kena clearkan data dulu kau kena cleankan data dulu. Kenapa dia missing? Kalau missing tu sama tak setahu saya kita kena cleankan data, tak boleh ada missing. Missing tu kena kosong. Okay. Setahulah. Tapi tak tahulah kalau ni kadang-kadang doktor macam sengaja nak tengok kita faham tak benda tu ada missing tak ada missing macam tu. Alright. Jadi kalau ada missing ni macam masa hari tu sama ada kita take out data tu sebab kita macam ni, contoh kita hantar kepada 100 orang responden. Dalam 100 orang responden tu 10 orang tak habis jawab. So itu maksudnya data dia missing. Bila missing tu macam dia tak habis jawab. Jadi kita kena keluarkan 10 tu daripada kita punya data collection so that kita punya result tu nanti tak mempengaruhi yang missing ni lah. Jadi at the end of the day kita punya data collection adalah 90. So kalau kata we need to add more, kita kena tambah lah untuk cukupkan berapa yang sepatutnya kita collect. Macam tu lah maksudnya. Okay. Alright. Okay, jelas. Alright, lepas tu kan dalam jadual tadi, dalam jadual tadi engkau masukkan minimum berapa, minimum ada kan kat sini kan. Minimum, maksimum, lepas tu baru min dia. Dia ada minimum berapa, maksimum berapa, min dia. Min means average kan. Lepas tu kau kena letak dia punya sisihan piawai. Okay. Yang ni, dalam yang ni, yang average ni. Yang sini. Ya, dalam jawapan ni.
Oh, okey. Okey. Ah, Kejap ya, aku stop sharing dulu, lepas tu aku masuk SPSS dulu. Okey, jap yang ini Tapi kau buka. buat macam tu Fazli sebab dia tanya average umur je tadi kan. That's why kau buat macam tu kan. Dia tanya average umur, jadi aku pun tak adalah ambil yang pelik-pelik Yalah. tadi. okey okey Kejap. jap. Aku sebentar, kau nak share apa SPSS SPSS. Okey okey okey. Kau macam mana? Okey, kejap. Kita share SPSS dulu. Boleh Ni boleh. age kan? Okey. Okey. Okey, kejap. Rasa time kelas Dr. Anis tu semua tak bercakap. Itu biasa babe. Itu memang Kesian. biasa. Pening lah kelas dia tu. Sebab dan bukan nak cakap apa, satu bahasa. Kadang-kadang kita macam Betul. apa dia punya orang kata jargon word tu kita kadang tak biasa. Lepas tu satu lagi kadang-kadang dia terlupa satu part, kita dah macam I terlupa nak minta you all tengok min. Macam tu kan kita dah jadi macam Betul. betul. Itu yang tertinggal bagai tak boleh lah. Faham. Tapi kesian lah macam cakap sorang-sorang. Tak ada siapa yang serap macam tu. Apa benda lah yang kau ajar ni. Kesian lah. Aduh, ya. Ni okey, yang frekuensi tadi yang umur tadi 43.87. Yang ni maknanya ada lagi kotak-kotak yang aku tak tick ke yang ni? Tengok bawah jap. Ini apa tadi? Umur Umur. Dia yang ada cakap sisihan what is the average age of the sample tadi? Tengok bawah jap yang habiskan. Kau scroll habiskan. Okey. Jap. Okey. Sampai sini je ni. Ada lagi kita tak tandakan. Berapa tadi dia punya tu? 23 43.87 ni. Missing 23 missing dia 23. Sisihan piawai apa dalam bahasa Inggeris? Sekejap. Standard deviation. Standard deviation. Standard deviation. Maksudnya ada STD. Yang tu tak ada ke? Yang tu tak ada Sekejap kita cuba kejap. Kau bagi aku cuba sebab korang sebab benda tu ada apa sebab tu? dia deskriptif kot. Mari. Cuba kau buat deskriptif. Sekejap aku share dulu mana ni? Sekejap, aku dah terbuka ke ni? Ada ni. Sekejap. Alright. Okay. Okay, yang ni data dia, yang dia bagi tu. Sekarang ni aku analyse sikit statistik ni kan. Lepas tu frekuensi ke? Frekuensi kan? Betul, deskriptif. Average umur tadi kan? Lepas tu aku format dulu. Reset. Dia nak age kan? Lepas tu kau tengok variable dia age, okay, kau dah masukkan dah. Lepas tu kau pergi dekat variable box tu. Yang ni. Okay, betul jap. Lepas tu dekat statistik. Alright. Minimum dengan maksimum. Okay, kejap. Minimum, maksimum. SE ni. STD tu. Tak klik. Cuba kau klik standard deviation tu. Alright, okay. Lepas tu median dengan mode lah ni tak? Betul. Squidus dan kurtosis ni tak ada payah. apa benda ayat dia ni kan. Tak payah. Ajar hari Sabtu hari tu termenung aku dengan ayat-ayat ni. Squidus lah, kurtosis. Sempat kau nak termenung lagi bang. Ni aku continue lah ya? Continue. Okay, jom kita tengok dulu. Yang ni yang dia punya statistik lagi besar tak? Kau cuba tengok. Aku dah dapat agak dah kenapa yang tadi tak ada. Missing tu. Yang tadi missing tu kenapa? Cuba kau tengok dekat data view. Sorry data view pula. Dekat ni, kau kena buka yang output punya page. Sekejap aku stop sharing. Aku share yang output punya dulu. Kejap. Alright, tak apa. Yang ni kan? Bila kita dah tekan. Ya, betul. Barulah ada mean, median, mode
standard deviation ni minimum maksimum ni tak? Betul. Yang ini. Kau tahu kenapa tadi tak ada? Aha. Sebab masa kau buat yang first tu, kau buat untuk ni, kau buat categorical variables. Betul? Betul. Bila kau nak tengok age, ni nak tengok umur kan? Bila tengok age adalah di dalam continuous variable. Okay. Maknanya kalau categorical variable tu benda yang nominal ataupun ordinal data. Contohnya yang dia very objektif lah. Contoh gender, lelaki atau perempuan. Okay. Agama Islam, Kristian, Buddha. Dia very very objektif. Kalau aku nak jawab is either lelaki ataupun perempuan, betul? Tapi kalau umur ni dia jadi continuous. Maknanya orang akan jawab tu tak semestinya jawapan dia antara A ataupun B. It could be 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Jadi macam dia akan jadi banyak atau continuous variable. So kau kalau variable sebegini, kau kena buat yang continuous punya. Maknanya analyze, descriptive, statistik, dia pergi ke descriptive tadi. Dia bukan pergi bukan frekuensi. Dia bukan frekuensi. Dia bukan frekuensi Jadi, okey. Cuba tengok jap. Ada dapat tak? Sekejap, aku cuba sekali lagi Cuba sekali lagi. Cantik bang. Sekejap, kita cuba je. Okay, yang ni. Dia continuous ya? Alright. Dia continuous variable. Okay, yang ni kita pergi analyze. Lepas tu descriptive statistik. Yep. Lepas tu kita pergi descriptive. Kejap Descriptive ni bukan frekuensi ya tak? Betul. Okay, descriptive. Okay. Sekejap. Tengok kejap. Lepas tu ambil age. Alright. Sekejap. Lepas tu ambil age. Lepas tu pergi kat sini tak? Lepas tu pergi dekat option. Alright, okay. Pergi ke option. Okay, dekat sini dah ada mean. Dah ada standard deviation, minimum dengan maximum. Betul, dia dah klik dah. Siap-siap. Betul. Lepas tu kau terus continue je. Then okay. Okay. Mari kita tengok output dia pula. Jap. Aku pergi stop sharing ke output kejap. Tapi dia keluar yang ni, dia lebih ringkas kan yang ni kan? Okay. Kan? Tapi amount dia sama tak tadi dengan yang tadi tu? 43.87 kejap aku tengok dulu. Yang tadi kau buat tadi. Ada tak? 43.87 min. Min tadi sama tu. Min dia sama kan? Min sama, standard deviation dia sama tak? Tadi kan yang kita ada buat yang pakai frekuensi tadi. Sama. 12.684 tu. Tak pasti pula. Tak pasti Okay. Tak apalah yang ni lah. Maknanya kita pakai yang descriptive statistik ni betul yang ini. Okay. Aku rasa kalau kau tunjuk yang contoh yang kotak yang tadi, doktor akan tahu kau pakai frekuensi. Jadi frekuensi is for, memanglah result dia ada, tapi mungkin dia boleh detect yang kau tak pakai continuous variable punya statistik macam tu. Tapi salah ke? Tak sure nak kata salah ataupun tak. Tapi kalau ikutkan nota is macam benda macam tu lah. Maknanya Yalah. tak tahu nak kata benda tu salah ke tak. Tak tahu, tak sure tak tahu nak jawab yang tu. Dapat sama kan? Yang mean dia sama. Dia punya perbezaannya yang dia ada standard deviation ni semua ni, SD ni. Lepas tu dia ada missing pula tadi. Sebab tadi. Yang macam tadi, kalau aku tak sebut pasal sisihan piawai ni, korang tak akan tekan dalam yang frekuensi tadi, betul tak? Betul. It's only macam percentage saja, berapa macam tu je. Tapi kalau kat dalam yang continuous variable dalam descriptive ni, dia memang dah already there. Macam tu lah, aku rasa macam tu lah. Takut kesilapan tu, kalau orang tak tahu, dia akan ambil yang macam first korang buat tu lah. Okay, faham. Okay, aku tunjuk kat korang macam mana aku buat itu hari Sekejap, aku stop sharing dulu. Okay ni. Sekejap. Sisihan piawai
Sisihan dia. Dah, kita panggil standard deviation je tak. Lepas tu bila Ya. pun aku pening betul lah bahasa Inggeris ni. Kau dulu Ah. kelas bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ni? Bahasa Inggeris lah. Dia tahu Bahasa Inggeris juga, harian ni memang berabut bahasa Inggeris, kita ambil bahasa Inggeris. Gitu. Baru kita nak kutuk dia. Okay, kau nampak tak? Sekejap. Okay. Nampak Ha. Okay, macam ni lah kan. Soalan dia sama. What is the average age of the sample dalam kurungan ni? So aku tulis jadual 2A lah. Aku ambil ni nombor 2 ni. Dengan A ni aku jadikan dia jadual A. So aku tulis tajuk. Apa tajuk jadual aku ni? Tulis ni Nilai, je lah ni sendiri punya je. Nilai skor min dan sisihan piawai bagi umur. So aku buat semula jadual tu. Umur, N berapa. N ni adalah jumlah kan, tahu kan? Minimum berapa, maksimum berapa, min dia berapa. And then sisihan piawai dia berapa. So aku punya ayat tu merujuk kepada jadual 2A. Sampel kajian terdiri daripada 257 orang responden berumur antara 18, which is the minimum, hingga 72 maksimum, dengan nilai skor dalam kurungan ni min berapa, sisihan piawai berapa. Macam tu. Okay. Okay, faham. So macam tu lah. Okay. Okay, Jelas. Okay, let's go. Okay, tadi average sample, okay, yang ni, yang C ni lah. Sekejap. Kita pergi balik. Okay, yang C ni, yang ni lah. C. What percentage of the sample indicate that they have a problem with their sleeping ni? Okay, yang ni jawapan yang aku buat ni. Maknanya yang ni pun sama juga, aku pakai frekuensi juga. Ni rasanya. Kan betul tak? Daripada ni sampai 453 atau satu orang mengalami masalah untuk tidur tak? Betul. Okay. Alright. Tapi kat makna yang macam ni, again lah kau buat semula jadual tu. Yang ni kena tulis balik lah ni tak? Jadual tu kau kena buat kotak baru. Alright. Masukkan balik. Okay. Dia sebenarnya macam kita rasa macam okey je ambil kopi tu benda yang sama kan. Tapi aku tengok Dr. Anis ni dia nak kau punya effort tu. Lepas tu dia pun dah cakap kan, write your ni in bahasa Melayu dia tulis dah. Betul. Write yang summary in bahasa Melayu. Betul. Okay. Alright. Okay yang ni yang problem ni tadi Bang, nampak dia cakap okay. kalau kita tu dia bagi kosong itu lagi. Kalau tampal je dia bagi kosong dia kak. Itulah satu yang tampal ni maksudnya kita copy paste sahaja. Lepas tu ada sekali tu aku ada rujuk tau orang lain punya assignment. So kadang-kadang macam kita dapat assignment, ada setengah orang tu memang dia tampal je. Kadang-kadang dia letak semua jadual yang keluarkan, yang SPSS keluarkan, dia letak semua tu. Dia tak ada explanation tu. Explanation. Letak macam tu je? Ada yang buat macam tu je. Patutlah dia bagi kosong tak? Ada tau. Okay, jelas. Okay, ni yang C Yang D, what is the median number of sleep ni pun aku pakai frekuensi je tadi. So dapat lah dia 7 tak? Yalah. Kan? Okay. Yang ni okay kan Mak kan? Rasa macam deskriptif ni macam boleh lah bawa. Cuma yang question kedua ni je lah. Okay, yang ni dia cakap one way ANOVA with post-hack test ni. Okay, if appropriate lah kan. Jadi based kepada question yang kedua ni, aku punya jawapan yang ni lah. Ujian ANOVA sahala dilaksanakan antara tahap tidur antara 3 kelompok umur 37 tahun, 38 hingga 51 tahun ni. Lepas homogeneity variant dilaksanakan dengan skor F27, P109. Analisis ANOVA sahala dilaksanakan menunjukkan bahawa tiada perbezaan signifikan tahap tidur antara 3 kelompok umur ni. Sebab kadar P dia lebih daripada 0.5. Ringkasan dia macam ni lah tulis dia tak? Lepas tu memandangkan kadar P05, ujian post-hack tidak dilaksanakan bagi melihat perincian perbezaan antara setiap umur.
Betul kan? Kalau yang aku baca yang nota dia bagi tu, dia cakap kalau P lebih daripada 0.05 post-hack tak perlu sebab dia tidak ada signifikan punya perbezaan. Tapi kalau kurang dia ada perbezaan yang signifikan, lepas tu baru pergi pada post-hack dengan ETA standard tu. Betul. Lebih kurang begitu ke tak? Yang ni sebenarnya dia nak cari apa ni? Yang ni ANOVA ni Kejap dia nak cari sama ada signifikan ataupun tidak ke? Tak ingat aku ANOVA ni, mati aku. Kejap dia nak tengok hubungan tau. Oh, ANOVA is hubungan. Dia nak tengok hubungan antara antara sleepiness rating ni antara sleepiness rating dan 3 tahap umur ni. Okay. Dia nak tengok hubungan. Okay. Alright. Lepas tu macam betul lah macam kau cakap tu, keputusan post hoc tu kalau kata lebih daripada 0.05 tu memang tak perlu buat lah kan. Macam aku punya soalan hari tu, aku kurang. Bila kurang, dia banyak lagi yang kena buat tak? Dia kena post hack, lepas tu kena bagi-bagikan yang ETA standard tu semua tak? Dia tak berhenti dekat sini lah. Dia ada lagi tak? Dia kena terangkan yang bawah-bawah ni lagi. Betul. Fazli, mai aku share aku punya assignment tadi. Sekejap, aku nak tunjuk macam mana yang aku buat. Korang kena buat tak berapa dia punya hipotesis dia? Tak ada. Dia tak ada mention pula kan. Dia cakap conduct one way analysis ni. So far tak ada. Tapi macam bila kita baca untuk ANOVA, dia nak hipotesis tak? Kalau okay, ANOVA punya ni. Macam tak ada. Tak ada itu dekat itu dekat tak sure kot. Macam aku buat macam ni tau. Okay, aku letak kat sini hipotesis dia, HO dengan HA dia apa. Terdapat perbezaan, tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min terhadap kepuasan ini lah dengan dia punya HA dia apa benda kan. Lepas tu aku letak jadual taburan dia yang untuk tengok skor min dengan sisihan PY dia aku letak. Lepas tu aku letak yang 3B ni, ujian ANOVA tak kepuasan ni. Dia punya jadual 3B ni aku letak. So dia adalah nilai F dia berapa, signifikan dia apa semua kan. Lepas tu keputusan post hoc pun aku buat juga. Sebab yang tadi kau cakap tadi dia kurang daripada apa tadi? Kalau P dia kurang daripada 0.05, dia kena pergi kepada post hoc tu. Tapi kalau P dia lebih daripada 0.05, dia berhenti setakat ANOVA sahaja. Yang kau punya signifikan kan? yang kau punya 0.00, maknanya kau kena buat post hoc. Betul. So aku buat post hoc ni lah. So bila kat sini again lah tadi, maknanya aku tulis berpandukan jadual 3A. Analisis ANOVA tu kau kena terangkan satu persatu lah. Buat untuk tengok apa responden bagi pada ni dan semua. Lepas tu jadual 3B pula. Berdasarkan jadual 3B sebab kita nak cakap yang tadi tu berapa nilai P dia semua kan. Betul. Lepas tu pada tahap P kurang daripada ni apa semua. Ni jawapan dia. Walaupun ni lepas tu aku cerita pula aku punya post hoc tadi. Yalah post hoc tadilah. Lepas tu satu lagi, hari tu Dr. Anis dia ada pesan tau. Kalau kau nak buat P, kau kena buat P yang sengit ni. Oh, sengit juga Aku ingat F je sengit. Kena sama macam dalam nota dia. Kalau kalau dia ada tegur tau dulu dia kata. Kalau P tu jangan P tegak dia kata. P tu macam mana contoh yang dia bagi tu kita kena buat sebijak-sebijuk. Okay. Lepas tu tadi kau ada buat tak yang perbandingan tapi kau tak ada post hoc post hoc sebab dia punya point tu Kau kurang. Tak ada. Yelah poin kurang tadi kan. Okay faham. Lagi satu dia tulis kat situ if appropriate lah. Lebih bila kita dah buat tu berhenti setakat ANOVA je. Tapi kau tengok juga macam mana kau yelah sampai kat sini je lah kan berapa dia punya ni. Okay. Yeah. Alright.
Alright. Okay, sekejap. Macam mana nak stop presenting? Okay, kita tengok lagi Okay. seterusnya. Soalan 4 belum lagi. Kejap tengok dulu. Sekejap. Alright. Okay. Okay. Soalan 4 ni belum lagi lah mula ni. Sama tak soalan ni dengan kau ni yang ni? Conduct a standard multiple regression. To explore factors that impact on people's level of life satisfaction. Aku punya ni lain lah sebab dia punya data lain. Aku For your dependent variable, use yang 3 ni mesti lain. Lepas tu assess how much sama kan? Betul. Assess how much variance in. Aku rasa okay, yang ni sama, yang lain sama-sama. Maknanya dia punya data tu je dia tukar. Cuba kau buka kau punya data tadi yang dalam SPSS tu. Kita try buat. Sekejap kita pergi pada ni dulu. Kita share dulu. Bukan senang ni bang, orang nak tolong buat ni bang. Betul lah. Okay, ini data dia. Okay. Kita pergi pada analyze lah. Ni data semua korang dah clean kan ni? Memang dah clean kan? Korang tak ada kena buat codebook Codebook dia ada bagi. Oh dia ada bagi. Dia ada bagi tapi macam dia tak ada bagi penekanan pula dekat codebook tu. Oh aku ada soalan codebook tau yang first kali. Oh ya ke? Kau punya dulu? Tapi kalau korang tak ada tak apa, selamat lah. Kita tak ada kan? Tak ada. Rasanya kita punya tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Tapi macam dia bagilah tu codebook tu. Tapi dia ada bagi kan dalam tu kan codebook kan? Macam aku ada soalan codebook. Dia suruh aku buat codebook tu. Kalau tak ada tak apa. Cuba tengok. Okay. Sekarang kita try buat Kalau yang standard multiple regression tu yang analyze. Kejap ya. Analyze. Lepas tu regression. Betul linear. Okay. So masukkan kau punya variables untuk dependent. Tadi apa? Dia cakap betul sini. Ni betul lah kan? Sleepy and sleeping dengan tu. So, class ni dependent. Lepas tu 3 ni sex, age dan physical fitness. Kita independent. Tu kan? Itu method. Okay. Dia punya method dia enter tak? Method dia enter. Betul kan? Okay, betul. Lepas tu statistik, model fit, descriptive. Kalau ikut yang Julie Phelan tu dia suruh tanda-tanda yang ni. Yang estimate tu lah kan? Semua tu kan? Estimate, confidence interval, model fit, descriptive, part and partial, lepas tu culinary, dia diagnosis kan? Lepas tu residual, ada case wise, outlier 3, standard deviation, standard deviation, lepas tu continue. Okay, betul. Lepas tu dia pergi option pula, exclude case wise ni. Profitable of F tak? Okay, betul. Okay. Itu je lah. Lepas tu plots ada? Plot. Ya. Z raise Z ni dengan Z prit ni. Betul. Okay. Lepas tu normal. Okay, lepas tu save button? Save button. Untuk Mahalo Nobis ni. Mahalo Nobis dengan Cook ke tak? Dah, betul. Dah kan? Okay. Lepas tu baru generate kan? Lepas tu baru generate. Alright. Tekan okay dulu. Kita tengok macam mana. Yang ni nampak tak ni dia punya output ni? Yang ni tak? Tak keluar. Tak keluar ya? Okay. Sekejap share output pula. Okay. Yang ni dia keluar untuk regression tadi tu kan? Betul. Mula-mula sekali. Dia ada descriptive statistic, sleepy, sex age, physical fitness, HADS, depression. Kejap. Standard multiple regression as a factor for dependent variable, sleepiness, implicit ni, pilih. Okay. Kalau kita nak tengok correlation ni, regression ni, kita kena check assumption dulu. Mana hipotesis ke macam mana?
Bukan. Hipotesis tu memang kita kena create lah. Tapi kita kena check assumption dalam kita punya output ni. First kita kena check yang dalam box correlation tu. Dalam Okay. box correlation tu tengok Pearson correlation ni. Alright, okay. Dia dalam Pearson punya correlation yang depression tu, dekat situ kau cari ada tak yang dia semestinya macam 0.3 hingga 0.7. Ada tak yang lebih 0.9? 0.9 physical fitness je lah satu. Mana? Yang ni. Apa ni? Yang Pearson correlation, physical fitness, dia pergi 1. Oh, one tu memang itu antara dia dan dia. Okay. Kau nampak tak macam yang first tu sleepy and associate sensation scale dengan sleepy tu dia akan jadi satu. Betul. Okay. Kalau tak ada maknanya this part clear lah. Dia kena cari dia mesti 0.3 hingga 0.7. 0.3, 0.7. Alright, okay. Ada yang below ke? Adalah. Below ada 1.110 ni. Yang ini kau kena tengok nanti. Kenapa kalau below what happen if below? Sekejap Boleh sebab apa kalau berat juga tak? Dia kena tengok yang tu dulu babe. Kejap tengok. Tak semudah yang disangka Mat kan. Aku ingat kau macam tergeri-geri. Masa dasar itu senang je. Jangan. Mana? Yang masa dasar punya behavioral insight tu macam sebab masa yang tu datang kau clean babe. Datang kau clean. Ni kau ada data missing tau. Kau ada missing data. Okay. Yang missing data tu yang sebenarnya yang aku a bit worried kalau kata benda tu ada effect. Alright. Mungkin kau boleh tanya kat Dr. Anis, doktor, if ada missing data, we should macam take it off ke macam mana? Okay. Tapi kita tengok dulu yang ni Okay. Korang patut tanya Madu lah, Madu lagi terror Okay. First korang tengok yang Pearson correlation ni, dia mesti 0.3 hingga 0.7. Kalau ada negatif ni semua terkeluar lah. Negatif tu tak apa. Yang itu memang dia dekat situ. Memang dia negatif, tu tak apa. Lepas tu yang second, you all kena check yang coefficient punya table. Okay. Coefficient punya table. Ni. Dia sebenarnya dalam jawapan tu nanti, korang cuma kena masukkan table yang ni je. Yang B. Coefficient ni? Yang daripada B ni, daripada model punya tajuk tu sampai significant tu. Kejap, yang coefficient ni satu sampai mana? Tak, nanti jawapan dia, masa nak letak jawapan dia, korang just masukkan yang table yang ni je, table coefficient ni je. Okay. Tapi daripada row model sampai significant saja, yang selebihnya tak perlu. Kejap. Yang selebihnya ni bermula daripada 95.0 sampai BIF tu, itu semua untuk check assumption. Alright. Okay. Lepas tu sekarang ni kita tengok ni, kita check assumption tau. Untuk check assumption ada 6 step. Tadi kita dah buat satu, ni second step. Second step untuk yang part ni, okay, dia kata jika square value ni untuk R value ditulis access how much variant in total is explained by the set of variables. Check your R square value. Which of variable make a unique significant contribution? Check your beta values. Yang itu yang tadi jawapan dia. Sekarang ni nak tengok assumption dulu. So assumption dia macam untuk yang VIF tu kita kena pastikan kurang daripada 10. VIF. Yang hujung sekali tu. Yang ni statistik ni.
yang dekat bawah culinary statistik tu VIF kena kurang daripada 10. Okey. Yang culinarity tolerance tu kena lebih daripada 10. Oh. Lebih daripada 0.10. Oh, yang ni kalau 9.986 ni acceptable lah tak? Sebab maknanya jika lebih ataupun kurang antara dua tu ikut standard dia, maka akan ada multi-culinarity. Okey. Aku minta maaf sangat, aku tak ingat apa yang bila ada problem macam ni apa yang kita kena tapi aku rasa ada dekat dalam nota dia. Maybe boleh dekat multi-culinary ni, checking the assumption tu. Okey. Yang dia bagi nota dalam bentuk PowerPoint tu kan? PDF tu kan? Bukan, yang dalam Julie PDF, Pallen ni. PDF. Oh, jadi parent. Alright. Yang dalam PDF ni. So macam dia kalau dia tengok, I have quoted commonly macam ni. Dia katakan tolerance value less than 10. Less than 0.10 ataupun VIF value above 10. Okey. Dekat situ lah, dekat part situ korang boleh tengok dia punya ni. Okey. Apa yang nak ni, sebab masa kita buat yang assignment Dr. Wan tu, kita tak tengok assumption ni. Ya. Tak tengok langsung. Kita pergi ANOVA je. Lepas tu kita check yang SD dia tu kan? Kita direct je. Tapi kalau untuk assignment ni, aku tengok kadang-kadang doktor saja bagi ni supaya korang boleh tengok, dia boleh faham untuk check sesuatu. Okey. Okay, itu second part untuk korang kena tengok assumption dia. Lepas tu dia yang nombor 3 dekat dia punya ni, yang plot tadi. Plot ni ya? Plot ni cantik lah, dia kena straight line. Ni okey lah ni. Ah. So tak apa, ni kau just tengok je. Kalau straight line then okey. Tak ada apa. Lepas tu nombor 4 dekat scatter plot dia. Oh, yang ni. Scatter plot ni berkena macam duduk kat tengah dan berkelompok. Ni okey lah. Ini okey kan? Dia Alright. consider okey Dia bukan funny shape lah. Dia bukan sekelompok kat ujung, sekelompok kat bawah tu kan. Okey. Lepas tu Mahalanobis. Mahalanobis dekat Untuk mana? Mahalanobis ni kau kena tengok dekat residual statistik tu. Yang ni ya? Yes. Okey, ni mahal distance ni semua ni. Dekat mahal distance ni nak tengok dia dia punya ni. Mahalanobis. Okey, dekat maksimum tu. Okey, sekarang ni berapa variable tadi? dia ada 3. 3 betul. Lepas tu kalau nak tengok dekat muka surat yang 159 tadi. So dia kata kat sini numbers of in-depth variable dia 3. So critical value dia adalah 16.27. 16.27. Maknanya kalau lebih daripada 16.27 ni dia adalah critical value dia. Okey. So kalau ikutkan korang punya ni 13.0804, maknanya ni bukan critical value lah. So Mahalanobis ni tak ada kira okey lah. Okey. Dia jangan lebih daripada 16 ke tak? Jadi kalau nak tengok, tengoklah kalau variable tu 2 jadi dia 13.82. Itu dia punya maximum critical numbers dia. Okey. So kena refer yang tu. Lepas tu yang last kali kau kena tengok yang Cook's punya ni. Cook's distance. Ya ni. So yang ni maximum value untuk ni dia kata lebih daripada 1 tak boleh. You will need to go back to your data file. Maksudnya kena tengok balik. So kalau Cook's value korang ni 0.075, maknanya belum lagi melebihi 1 kan. Jadi dah okey lah. So maksudnya yang tadi tu cuma part yang nombor 2 tu je tadi. Yang dekat tolerance dengan VIF tu. Okey. Yang dekat that part sahaja. Aku pernah tanya Madu, tapi Madu pun dia tak pernah tengok assumption tau. Pernah tanya Madu sebab masa tengah check tu kan. So
macam mana kalau dia lebih daripada apa yang ni dia kata Madu tak pernah. Madu terus tengok dekat koefisien punya table tadi tu sahaja. Yang ni je tak? Ya, dia terus tengok yang ni sahaja untuk baca. So yang ni yang B standard deviation dengan beta ni, dekat beta tu kau kena tengok dalam dekat sini dia nak tengok mana yang contribute more tau. Maksud jadual ni. So kalau tengok siapa yang lebih tinggi, macam ni HADS depression ni paling tinggi kan? Betul. So, Poin 4.3. Maksudnya HADS depression ni lah yang paling memberi yang contribute Paling menyumbang kepada sleepy and associate sensation scale. Maksudnya macam tu. Okay, alright. Faham Faham? Jadi nanti kau punya jawapan tu nanti dia akan jadi dia akan, kau kena explain lah siapa yang mana yang bagi mana yang sumbang banyak macam tu. Okay. Alright, okay. Jelas? Faham So meh aku tunjuk macam mana yang aku buat hari tu. Okay. Alright. Sekejap. Okay ni soalan dia sama. Lepas tu aku buat hipotesis HO dengan HA dia apa. Maknanya sama ada tidak mempunyai pengaruh signifikan ataupun mempunyai pengaruh signifikan lah. Itu perbezaan HO dengan HA. H null dengan HA. So tadi macam tadi yang jadual aku cakap tadi kan, yang dekat koefisien tadi tu, maknanya kau sampai sini je. Tadi ada B, lepas tu ada standard error untuk B, beta, T dengan signifikan. Dia tak perlu yang panjang-panjang jadual tu kan? Koefisien yang tu. Tak payah sebab Dr. Anis ni dia nak kau bagi apa yang dia nak saja macam tu. Okay, alright, faham. Kadang-kadang kita takut macam we should give more kan, that instead bagi yang kurang, dia nak yang ngam-ngam je macam tu. So tadi yang ni kau bila tengok dah jadual ni, lepas tu aku tulis analisis awal telah dijalankan untuk memastikan tiada pelanggaran andaian multicollinearity. Itu yang normality, linearity dan nilai ekstrim. Maknanya aku dah check dah tadi, semua clear. Macam yang kita tengok assumption tu kan, itu adalah andaian untuk benda-benda tu lah. So ujian dengan menggunakan kaedah enter, keputusan ujian menunjukkan ketiga-tiga pemboleh ubah apa-apa semua tadi menyumbang secara signifikan. Maknanya dekat sinilah. Jadi dia kata kalau kurang dari, dia kena below 0.05, maknanya menyumbang secara signifikan. Alright. Kalau kau tengok aku punya ni, ini 0.05 kecuali physical health, betul? Betul. Jadi jawapan aku bahawa ketiga-tiga pemboleh ubah tiga pemboleh ubah ya? Tak. Okey, betul lah. Dia kena below Dia kena below. Ketiga-tiga pemboleh ubah menyumbang secara signifikan kepada skor tahap kepuasan hidup. F yang ni lah 36.08. P dia 0.01. Ni mana aku dapat weh? Jap. Macam kita pula dia tanya je. F3. Sorry. Ni F dekat ANOVA. Ini dalam yang ni keputusan ujian menggunakan ketiga-tiga pemboleh ubah ni, dia tadi dalam jadual Fazli tadi, atas koefisien ni ada satu jadual ANOVA. Betul tak? Dekat ANOVA tu aku punya jawapan, aku punya signifikan tu 0.000. Jadi signifikan lah. Aku punya ni aku punya ni signifikan. Maksudnya jawapan dia sebab dia kena below 0.05 maknanya signifikan. So bila korang dah buat dah tadi,
regression tadi, korang kena tengok juga ANOVA punya apa jadual. Okay. Tadi kita check assumption kan. Kita Betul. tak tengok macam mana nak tengok kita tak tengok macam mana nak tengok result. Betul. Untuk result tadi kita kena tengok satu yang R square, lepas tu ANOVA dengan koefisien ni tadi. Tapi yang jadual dia masukkan yang koefisien ni sahaja. Okay. So maksudnya kau kena cakap signifikan ke tak signifikan. Okay. So lepas tu ketiga faktor tu menjelaskan 30.2 variasi dalam skor kepuasan hidup. Sekejap yang ni. Ini kau ada kira-kira kot ni Tak ada. Sekejap. 30.02, 30.2%. Alah tak ingat. Tak apa. Mungkin nilai F kejap. Aku rasa yang dekat ni bukan nilai F ni rasanya. 3. Okey, tak apa. Tak apa kita ni tapi nanti kita tengok. lepas tu maksudnya yang dekat situ aku nak bagi tahu terdapat bukti yang kukuh menolak hipotesis null tadilah. Maksudnya aku tolak hipotesis null yang tak mempunyai pengaruh signifikan ni. Lepas tu hasil analisis dia baru aku tulis yang B ni beta ni dengan p value dia. Alright. Okay. Macam tu je yang aku buat. Okay. Okay, faham? Tapi Okay. aku pun tak ingat lah yang part ni, tapi macam tu lah. Macam tu lah. Mana aku dapat Tak apa. Yang tu 30.02 ni. Sebab tak sama dah dia punya ni, aku tak boleh nak check dah. Okey, tak apa. Dah setahun ada kot. Yang kau ni dapat berapa dulu yang ni? Dapat A. Method? Okey. salah orang tanyalah. Tapi aku memang bersungguh-sungguh kau tahu. Memang bersungguh-sungguh masa aku buat assignment ni. Azli, dia memang mana pernah assignment dia buat tak bersungguh. Betul. Lepas tu satu lagi aku tunjuk satu benda. Sekejap aku buat macam ni tau. Aku dengar balik, lepas tu aku screenshot. Macam ni okay, open file, worksheet mana. Dengan buku-buku Dr. Anis ni aku. Tapi masa ini masa awal lah, masa yang selepas tu aku duk tanda dekat nota aku je. Multiple regression ni semua aku tanda dekat nota aku. Yang ni lah, ni nak tengok Boleh share nota ni. Boleh. Ni kan macam boleh mana nak ni. macam mana nak boleh kita compute. refer balik nota ni. Boleh. Nanti korang tengok macam mana nak check Chromebook alpha. Mana-mana yang ada ni. Tapi alright. Korang faham, pandai-pandai lah korang faham. Okay. Nanti aku share sekali aku punya SPSS punya assignment ni. Alright, okay. Tak sama pun data. Tak apa, at least korang boleh follow standard jawapan. Yalah. Dia nak tengok step dia tu. Yang tu lah yang ni. Okay, jelas. Sorry Fazli tak dapat bantu banyak. Tak apa. Boleh tanya Madu juga. Madu okey ke SPSS dia? Madu lah Tera. Okay. Dia lah Madu power. Dia lah the queen of SPSS. Okay. Cuma hari tu bila aku tanya dekat dia pasal andaian tu, dia kata Madu tak pernah check ni kak, dia kata macam tu. Maknanya ada benda-benda yang dia skip lah tu kan? Mungkin bila kita dah dapat data yang clean, kita tak perlu nak check andaian pun. Jadi kita boleh assuming that data tu okay. Okay. Jelas. Okay. Korang dah ada ni ke? Nak buat method apa? Nak buat interview juga? Survey juga? Kalau Depth aku interview. arah tu lah. Yang Ahmad depth interview
In-depth interview. 8 orang. Okay. Dah ada orang dah, Mat? Dah. Wah, Alright. hebat. Kau Sis dah selesai saya ni? Mestilah belum. Hari tu presentation apa? Yang dengan Dr. Wan semua tu, orang ramai tu. Itu pre-viva. Oh, pre-viva. Pre-viva bab 1 sampai bab 3. Alah macam saya lepas lah Azli. Okay. Hari tu bila aku dah buat pre-viva, bila Dr. Wan tak banyak tanya, so aku dah lega untuk continue aku punya thesis lah. Kalau tak, aku memang banyak sangat benda yang uncertainty tu. Nanti masa korang untuk assignment research method nanti kan ada paper akhir kan? Yang kena buat 3 bab tu kan? Masa tu korang akan, masa tu Dr. Anis dengan Dr. Emma dia akan bagi macam bengkel tau. Masa bengkel tu, my advice korang explain dekat dia. Sebelum presentation, dia akan buat macam bukan bengkel lah. Dia buat sesi macam konsultasi. Nama dia. Konsultasi tu. Okay. Kita present record tau. Okay, tak apa. Kalau present tu, dia tak kisah kau buat salah tau. Tahu Mat? Dia nak tengok kau punya presentation, how confident you are je. Tapi kau punya content yang kau nak buat report tu, itu penting sangat. Sebab bila aku explain kat dia, masa tu draft awal thesis kan, explain kat dia, banyak benda yang dia komen tau. Cakap macam contoh, dia kata, hari ni I tak faham kenapa you nak kena guna teori ni, sedangkan teori ni. Hari ni kenapa you nak kena guna sample tu, kenapa you cakap sample you banyak sangat benda. Tapi dari situ korang akan tahu yang korang buat tu betul ataupun shot sendiri. Okay. Macam contoh, ni contoh aku mula-mula aku nak buat survey. So survey aku ni, aku cakap dengan doktor, aku nak buat aku nak buat analisis content. Analisis content ni aku cakap aku nak buat sepanjang tahun 2020. Dia tanya kat aku, sepanjang tahun 2020 tu aku nak buat 2016 sampai 2020. Aku cakap dengan dia. So macam mana you nak pilih? Bulan mana yang you nak pick up? Dia kata 5 tahun. Okay. So aku cakap lah, ini 5 tahun terakhir. So aku akan pilih randomly. Tak boleh randomly, dia kata. You kena pick up. Kenapa you pilih? Macam contoh dia kata, you kena pilih 1 bulan. Contoh saya nak buat bulan 8 daripada tahun 2016 sampai 2020. Setiap bulan 8. Kenapa bulan 8? So dia kata, katalah you cakap alasan you sebab itu bulan kemerdekaan. So nak tengok berita palsu sewaktu orang tengah macam semangat patriotik tu tinggi. Dia kena ada jawapan-jawapan macam tu. So everything yang korang decide tak boleh decide on your own. Faham tak? Macam bagi Dr. bagi Dr. Emma dengan Dr. Anis ni. Macam contoh, saya nak buat menggunakan in-depth interview. So kenapa nak guna in-depth interview? Kajian mana yang pernah buat benda yang sama guna in-depth interview? Kenapa tak buat survey je? Macam dia akan ask you Dr. Latif suruh. Dia aku kemas tu geram nak cakap. Doktor ni lah. Mat, saya pun masa tu geram nak cakap tau. Ini semua Dr. Norman dah check tau. Tapi kan. Tapi memang masa tu you have to berdiri on your own lah. Sebab tu masa yang pre-viva tu dah ready. Kalau Dr. Wan nak tembak ni, memang dah ready setiap satu tu kenapa kita pilih. Okay. Habis nak jawab macam mana? Kenapa buat in-depth interview? Dah memang Dr. Latif yang suruh. Maksudnya macam kajian saya ni, saya nak tengok orang kata saya nak dapat nak dapatan yang lebih mendalam, lebih luas tentang lah kan? lebih luas supaya data tu. Sebab saya tengok macam berdasarkan kajian Haryani 2020 ni, dia buat kaedah survey, tapi kaedah survey dia macam maksudnya dia kena ada macam tu. Okay. Just defend macam tu je lah kan? Maksudnya dia cakap lah maksudnya kena ada lah benda, tapi sebabkan you all record kan. Biasanya macam kalau record ni kadang-kadang macam kita orang hari tu, dia tak kacau on your presentation tau. Masa kita orang itu, dia tak kacau on your presentation. Dia akan tengok how good you are je masa delivering the thesis punya proposal. Tapi dia akan komen PM.
dia akan komen. Macam contoh Dr. Tani dia komen, kenapa sampel tu you ambil daripada akhbar? Masa tu pilih akhbar, apa nama tu? Akhbar, ada satu akhbar tu. Kenapa ambil Malaysia dalam Kini. akhbar? Kenapa ambil sampel daripada Malaysia Kini? Are you assuming that semua berita dalam Malaysia Kini tu berita palsu? Apa bukti yang diorang tu keluarkan berita palsu? Aku nganga je tau Fazli. Aku macam Banyak juga kan dia tanya kan? dia tanya macam tu tau. So which is benda tu trigger aku tau. Betul lah apa dia cakap ni. Dalam berita, tak semua berita tu berita palsu. It is berita. Ya. Lepas tu aku tukar. Betul. Tu aku tukar. Aku ambil daripada sebenarnya.my. Sebab itu berita-berita yang memang dah sah dan disahkan memang berita palsu. Betul. So aku ambil yang tu. Tapi benda yang itulah. Benda-benda macam itulah. Ya. Dia kena ada justifikasi kan? Justifikasi kenapa kau buat setiap apa yang kau buat tu. Okey. Berat tu. Tapi dari segi penulisan you can explain. Yalah. Part of bagi- yang presentation lah kan. Bagi aku antara yang aku Tapi nampak macam tu. Since kita record presentation tu, that means presentation part tak ada apa. Cuma tak ada kita apa-apa. punya report nantilah Fazli. Ya. Report dengan konsultasi itulah yang masak sikit. Betul, masa tu kau kena tanya, kena explain je so that macam kau boleh betulkan kau punya thesis. Sebab macam Dr. Latif might be agree with you. Tapi Yalah. lecturer lain belum tentu. Betul lah. Okay, Alright. Fazli, Right. dah dapat supervisor ke? Sekarang ni aku approach dua. Satu Dr. Wan dengan Dr. Mai. Tapi belum confirm mana satu lagi lah. Dua-dua busy tu. Tapi my personal advice baik Dr. Wan. Betul. Hamizah, kan? Dr. Wan. Betul. Kalau boleh patah balik pun ambil Dr. Wan. Betul, babe. Betul. Biarlah dia Kau buat apa tajuk apa bang? Aku macam continue yang BI punya hari tu lah. Tapi untuk Negeri Sembilan punya lah. Good choice. Continue Bagus lah je tu, lah. senang. Dalam skop yang paling besar lah. Yalah, okey dah. Tapi kau punya pandangan Dr. Wan lagi okey kan? Dia akan Dr. spend Wan, masa Dr. Wan. untuk kau. Okay. Alright. Dia akan spend masa untuk kau tau Fazli. Dan Okay. dia akan membebel kat kau, dia akan push kau, which is very good. Ya. Betul. Sangat betul, sangat setuju. Setiap minggu macam ada sesi dengan dia tak? Faham pun tak Macam apa. Dr. Latif ni busy lah. Ya. Sama Dr. Norma juga. Belum campur garang dia Aduh. lagi, tapi asyik baik dah boleh tackle. Baru hari tu je lah yang ni kan? Asyik baik sekarang macam dah okey dah. Memang okey lah, kamcing lah juga sekarang. Tapi Dulu sebab ni kot, dulu baru-baru kan, student Yelah. baru lagi. Patutlah tak ada siapa nak ambil DSB kan? Dia cakap masa dalam kelas teori tu tak ada siapa nak dengan air dah lama tak ada student master. Tengok nyanyi masuk dengan dia. Yelah, Tengok-tengok aku tengok air berani. muka dia pun kita takut dah. Ya. Itu yang Dr. Wan cakap baru-baru ni masa pre-viva tu. Dia cakap, biar je kalau Dr. Norma tu nak masam ke, nak ni ke, apanya awak kena. Aku dapat bayang, aku dah faham kenapa. Okay, babe. Okay ni, terima kasih banyak ya. Alright, terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Thank you ni Stop Alright. recording dulu. Stop recording dulu. Alright.